Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Penunggang isu masa jadi kerajaan depa cadang URA, bila jadi pembangkang depa bantah URA. Itu kata Datuk Dr. Ismail Saleh. Tapi yang menariknya pagi hari ini ialah tentang pendedahan menarik berkaitan dengan pembaharuan semula bandar ini. PSB menyatakan bahawa bila ajak bincang tidak datang, tapi sekarang bising di luar. Bayangkan, inilah sikap pembangkang yang paling keji dan paling jijik sekali. Waktu diajak untuk berbincang, mereka tidak datang, tapi buat bising di luar. Inilah, mereka sekadar mahu bising, tapi tidak memberikan apa-apa cadangan. Sebanyak 108 sesi libat urus telah diadakan bagi merangka akta pembaharuan semula bandar PSB. Namun tiada seorang pun wakil pembangkang yang hadir. Bayangkan, 108 sesi libat urus diadakan bagi merangka akta pembaharuan semula bandar. Tapi malangnya tiada seorang pun wakil pembangkang yang hadir. Ini yang saya hairan ketika saya ketahui pendedahan dan fakta ini agak mengejutkan saya dan paling mengecewakan. Bagaimana mereka bising di luar tapi tidak mau terlibat dalam libat urus. Mereka cakap konon tiada libat urus yang baik, tapi mereka tak pernah hadir pun dalam sesi libat urus itu. 108 sesi, bayangkan. Pemerhati Jason Yu berkata, kegagalan pembangkang berbuat demikian berlaku ketika kerajaan telah berusaha menjelaskan pelaksanaan rang undang-undang RUU PSB kepada semua pihak berkepentingan. Setiap saluran dialog dibuka, setiap soalan dijawab dan setiap kebimbangan diberi ruang untuk dibincangkan. Tapi mereka bising, bak kata pepatah, macam ayam riuh sekampung. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci orang bising. Sebelum itu, izinkan saya untuk kongsikan kepada Anda semua, ini terapi imun Transovictor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang tidak lagi kuat melawan penyakit. Imun badan yang bodoh juga menyerang diri kita sendiri. Tapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan, menyeimbangkan imun badan kita sehingga imun badan kita bukan sekadar kuat tetapi mengetahui mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera, dan ingat, produk ini lulus KKM dan halal. Dapatkannya, mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik lagi ialah bukan sekadar sesi penerangan. Kerajaan turut menganjurkan lawatan tapak pada bulan Mei bagi memberi peluang kepada semua wakil rakyat melihat sendiri keadaan kawasan pembaharuan. Ahli Parlimen Pembangkang turut dijemput secara rasmi, namun tiada seorang pun hadir, tegasnya. Sehubungan itu, Jason berpendapat kerajaan terbukti tidak pernah menutup pintu dialog, tetapi peluang yang dibuka langsung tidak disambut oleh pihak yang paling lantang menolak PSB. Soal keberkesanan bukan pada keterbukaan kerajaan, tetapi pada keengganan mereka pembangkang untuk duduk semeja dan berbincang. Kerajaan memilih pendekatan inklusif dan terbuka kerana masa depan rakyat bandar lebih penting daripada politik. Sebaliknya, ketiadaan pembangkang dalam sesi libat urus menunjukkan penolakan mereka tidak datang dengan fakta. Sebaliknya, berdiri di atas persepsi dan andaian. Tidak wajar sementara itu Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa, Datuk Dr. Alias Ramili, menegaskan bahawa gesaan agar RUU PSB 2025 ditangguhkan sebagai tidak wajar kerana ia telah melalui sesi libat urus dan rundingan yang komprehensif. Menurutnya,
Sehingga kini pihaknya sudah melaksana 108 sesi libat urus membabitkan badan profesional, persatuan penduduk dan tokoh akademik. Kita tidak nampak mengapa mereka perlu lagi penangguhan untuk sesi sidang Dewan Rakyat yang akan datang, kerana kita rasa telah melalui proses rundingan dan sesi libat urus yang cukup bagi memenuhi sebahagian besar kehendak. Cuma ada beberapa NGO badan bukan kerajaan yang memberi pandangan tertentu katanya pada sidang media di Parlimen hari ini. Alias berkata RUU PSB dan RUU sewaan kediaman tidak mempunyai hubungan antara satu sama lain. Tidak ada langsung hubungan di antara akta sewaan kediaman dan akta PSB, memang tidak berkaitan langsung. Dalam masa sama beliau menegaskan bahwa isu berkaitan tanah kekal di bawah bidang kuasa negeri. Tidak ada sedikit pun pelanggaran dalam konteks RUU PSB ini untuk mengambil kuasa pihak berkuasa negeri, termasuk pihak berkuasa tempatan dalam hal berkaitan urusan tanah serta perancangan. Malah tapak yang dikenal pasti untuk tujuan PSB ini pun datang daripada negeri, bukan daripada persekutuan, katanya. Pengisytiharan tapak bagi tujuan pembangunan bandar juga harus dibuat oleh pihak berkuasa negeri dan diwartakan oleh negeri. Jelas beliau lagi pihaknya juga telah menerima sebanyak 534 tapak yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa negeri dan dikemukakan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Terdahulu, 4 negeri di takbir pembangkang menolak RUU PSB dengan alasan dikuatiri memberi implikasi besar terhadap kuasa otonomi negeri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat di media sosial dan politik Malaysia ialah berkaitan dengan pembantangan RUUA atau URA. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya isu ini sedang ditunggang oleh para pembangkang. Mereka sebenarnya lah yang membentangkan mula-mula RUU ini. Tapi sekarang ini mereka pula yang beria-ia nak mahu membantah pula. Yang lucu dan peliknya ialah, bayangkan dia yang bentang, dia yang cadang, dia pula sekarang yang tengah membantah. Itulah yang menjadi tanda tanya kita semua. Kenapa bentang, kenapa cadang kalau dia pula yang membantah? Ini adalah pendedahan yang menarik. RUU 355 sudah ditunggang oleh PAS dan Perikatan Nasional, tapi entah apa jadinya, kita pun tak tahu. Sekarang, selepas gagal menunggang RUU 355, sekarang tunggang pula RUU URA pula. Mereka ni tak ada rasa malu kah? Asalkan mereka berpuas hati, tak apalah. Itulah sasarannya, kata netizen. Sebelum kita teruskan ulasan ini, apa pula pandangan Anda tentang PAS PN? Mereka tak malu kah? Mereka bentang, mereka juga bantah. Saudara, rupa-rupanya apa cerita hari ini? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci pengampu, kami benci penunggang. Saya kongsikan dulu kepada Anda semua, izinkan saya untuk kongsikan kepada Anda semua, ini terapi imun Transofactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita bertindak melebihi keperluan, kita kena penyakit dan kita tidak sembuh daripada semua penyakit, bahkan imun badan kita jadi bodoh dan menyerang diri kita sendiri. Tapi terapi imun ini mendidik, mengajar dan menguatkan imun badan kita, menyeimbangkan imun badan kita sehingga imun badan kita itulah yang mempertahankan dan juga menjadi doktor dalam tubuh badan kita bagi merawat dan menyembuhkan kita melalui imun badan kita. Terapi imun ini bertindak luar biasa untuk mengenal mana satu lawan dan kawan dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Saudara, mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Mungkin inilah jawaban kepada doa Anda selama ini.
Saudara-saudara sekalian, lebay penunggang isu Ariyu Ura. Pembangkang jangan pura-pura jadi pejuang rakyat dalam isu Ariyu URA. Fakta jelas menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 lagi, cadangan URA ini dibawa oleh kementerian. Ketika kamu jadi kerajaan, malah Menteri Melayu dari blok kamu sendiri yang usulkan. Masa itu kamu senyap. Tak ada pula kata nak rampas rumah Melayu, kata page Facebook ini. Hari ini bila kerajaan Madani teruskan dengan lebih adil dan saksama, tiba-tiba dimainkanlah pula kononnya Cina DAP nak rampas tanah orang Melayu. Hakikatnya yang sediakan kertas kerja tetap kementerian yang sama. Sebenarnya kamu bantah bukan sebab risaukan rakyat, tapi sebab takut hilang peluang. Kamu ingat lepas PRU 16 boleh kembali berkuasa, bentangkan semula URA dan kamu boleh jadi hero rakyat. Hipokrasi kamu ini terlalu busuk. Bila Melayu bentang, kamu kata betul. Bila Cina DAP bentang, kamu bakar isu perkauman. Inilah perangai kamu, menunggang bangsa dan agama untuk tutup kerakusan sendiri. Rakyat dah boleh nampak sebenarnya, bukan lagi boleh ditipu dengan skrip basi kamu. Jadi, sokong URA, tolak PAS PN, kata page ini. Saudara, pendedahan ini memang menarik sekali. Apabila dia kata, sebenarnya kamu bantah bukan sebab risaukan rakyat, tapi sebab takut hilang peluang. Kamu ingat lepas PRU 16 boleh kembali berkuasa, bentangkan semula URA dan kamu boleh jadi hero rakyat. Hipokrasi kamu terlalu busuk, kata penulis ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.